wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insya-Allah kita boleh berkumpul di dalam sebuah masjid yang agak kata adanya pedah bagi ini ummah di wilayah kita, dan bolehnya ambil pedah daripada pengaji majlis kita ni oleh anak-anak berbangsa bahasa Melayu kita ni seluruh. Ini adalah kelebihan ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ini masjid, terutamanya yang diutuskan dan dibicarakan, disusunkan jadual pengajian kita ini oleh pihak imam dan khatib dan ahli jawatan masjid kita di sini, supaya menjadikan kebaikan itu umum kepada ummah. Apabila gitu, perkara yang kita boleh sebut saat ini itu, maka jadi kebiasaanlah apabila kita kerja satu urusan gapo-gapo kepada umat manusia, dia adalah percobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insya-Allah kita akan masuk di dalam tajuk fiqhud da'wah, pekoh cara pahaman, cara kita nak serunya manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut landasan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Sayyidil Anam. Itulah sumber dasar setiap-tiap seseorang yang beriman, yang dia mengaku kata Tuhan itu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi kita Muhammad, tak lari daripada dua dasar tersebut. Jadi sesungguhnya berlaku perkara-perkara yang jadi khilaf di kalangan manusia kita ni, terutama di dalam umat Islam kita ni, benda yang tidak jadi kepelek ke gapo-gapo. Khilaf pendapat, khilafnya pandangan, selisihnya pahaman, itu bukan arti kata Islam kita ini tak ada nak pada persatuan. Nabi Muhammad SAW bukannya kuduah untuk nak menyatukan hati ummah, pandangan ummah, itu bukan. Kerana perkara yang sebut saat ini itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia, dia kena duduk lagu tu. Kerana kehendak Tuhan ni, dia pasti lulus, pasti berlaku, pasti jadi, nak lari tak boleh. Dengan sebab itu datangnya ilmu pengetahuan di dalam Islam ini, dia letakkan fiqhud da'wah fil ikhtilaf bainal muslimin. Cara-cara kita nak memahami, nak mengajaknya manusia kepada agama Tuhan ni, apabila ada perselisihan pandangan di kalangan orang-orang Islam, bagaimana kita tadi itu nak berjalan, bagaimana kita itu nak pergi sekali dengan perkara-perkara tersebut. Bukan gapo-gapo apabila ada khilaf nak berlaku kezalimi, tak boleh buat lagu tu. Ini adalah orang yang tak kenalnya Islam dengan cara sebenar, tak kenalnya hakikatud dakwati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi kita. Tuhan kata di dalam Al-Quran ayat 118 hingga 119 daripada surah Hud,
Ayat ni kita sebagai orang yang beriman kena faham benar-benar. Tuhan katakan Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Wala yazalun, kalimah wala yazalun ni kalau dalam Quran maknanya nafi campur nafi. La nafiyah, zala nafiyah, maka campur di antara dua nafi, tubiknya natijah isbat. Makna kita terjemah dengan bahasa kita ni makna senantiasa, benda tak boleh nak lari lah. Senantiasa manusia itu mukhtalifin. Apa makna mukhtalifin? Makna ada selisih pendapat, selisih pahaman, selisihnya cara faham. Illa man rahima rabbuk, malaikat siapa yang Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Merahmati dia makna piping dia keluar tubik daripada jalan yang khilaf, yang kita iktibar kata khilaf tadi itu, kita akan tengok pula khilaf tu macam mana. Walidzalika, dengan bagi dimakan itulah khalaqahum, Tuhan kata aku menjadikan manusia. Kalau gitu, wahai umat Islam, umat yang beriman, terutamanya mereka yang pegang jawatan kuasa-kuasa yang Allah Subhanahu wa taala takkan amanah di atas bahunya, berhati melek pada ayat ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni apabila dia kata dalam Quran lagu ni, pasti iradatullahin nafizah, kehendak Tuhan tu pasti berlaku, sama ada kauniyah ataupun syara'iyah. Kauniyah ni Tuhan nak ada walaupun dia tak reda. Kalau syara'iyah, Tuhan nak ada serta Tuhan itu reda. Kalaulah kita orang Islam terutama jadi kaki depan, tak boleh nak faham sini enggak, kita masuk di dalam diri kita, memasukkan diri kita di dalam golongan orang yang melakukan kezaliman. Siapa yang berlaku kezaliman, nescaya dia itu akan turun daripada amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia, dekat ataupun lambat, tapi kena turun. Sebab itulah dalam Islam kita dia tak aku kezaliman. Dia tak aku sama sekali kezaliman yang kita apabila pegang jawatan kuasa-kuasa nak berlaku kezalim, tak boleh. Tuhan sendiri yang mengharamkan zalim di atas diri dia. Sebagaimana hadis sahih Muslim yang senantiasa kita dengar di telinga, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya aku ni menzalimkan, sesungguhnya aku memperharamkan sifat zalim di atas diri aku sendiri, dan aku menjadikan perkara yang zalim itu perkara yang haram di antara satu sama lain. Wahai manusia, cuba kita perhati kepada hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, Tuhan yang maha kuasa di atas segala makhluk, Tuhan yang maha perkasa di atas segala makhluk. Tidak ada perkara yang nak melemahkan dia sama ada di langit ataupun di bumi. Dia juga mengharamkan diri dia tak sewi melakukan zalim. Ini dia, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita manusia yang dhaif, yang berjalan atas muka bumi, yang kena tidur, yang kena makan, yang kena minum, nak berlaku perkara yang zalim. Lah, bukan lagu tu. Islam kita ni ya tak aku benda zalim. Ni saya nak khitab kepada mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah tabau dia ni, jangan buat kerja benda tu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala janji kata orang yang zalim Tuhan akan cara dengan diri sendiri. Negara mana zalim, Tuhan akan binasakan negara itu. Tuhan sebut negara, sebenarnya orang yang mengetah dalam negara tu. Sebab itulah Tuhan kata
apa nama ni, di dalam surah Hud ni Tuhan kata inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya kalau aku tariknya sifat amanah, sifat kuasa, sifatnya kekuatan daripada muklik mari, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya ambil aku ni tarik kelik ni dahsyat. Inna fi dzalika la ayah, sesungguhnya di makin itu adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, liman, bagi mereka, khafa azab al-akhirah, takutnya pada satu hari seksa negeri akhirat esok. Dengan sebab itu Tuhan raya dah kata wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk walidzalika khalaqahum. Itu satu ayat. Ayat yang kedua Tuhan kata dalam Quran wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu jadi seperti mereka yang pecah belah. Pecah belah di sini makna lagu mana? Yakni tahu benar-benar tapi nak pecah daripada benar-benar, tahu pendapat jumhur tapi nak pakai pendapat yang ganjil. Kalau dalam masalah fiqh, ini masalah yang kita sebagai orang Islam tadi itu hak jadi ketua kaki depan, terutamanya kita rakyat ni tak apa, kena pilih jadi molek lah sikit. Ingat kata umat Islam yang nak beramal kepada pendapat yang jumhur ulama beramal, dan satu molek dengan keadaan dunia Islam, kita pergi zalim ke dia ni, makna kata ish, bukanlah benda-benda tadi itu benda yang molek. Wala tafarruq kalladzina tafarraqu, seperti mereka yang tafarruq, pecah. Wakhtalafu, dan selisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah daripada datang kepada mereka itu oleh keterangan. Nak jadi lagu mana? Keterangan depan kita boleh baca buku, boleh mengajar, bolehnya mengajak, boleh buat kajian pendapat hak saudara kita beramal tadi itu mukhalafah mana dengan Islam. Nak cari hujah tak boleh. Apabila orang ke muka hujah, amal tak saya dengar, lah mana pun tak saya kata apa, amal lagu ni, hadza la yajuz. Lagu ni tak sesuai kita jadi ketua, lagu ni tak sesuai kita jadi pemimpin nak bawa umat Islam. Lagu mana kalau kita dak sikap lagu tu? Sebab tu Tuhan kata orang bersikap lagu tu wa ulaika lahum azabun azim, mereka itu akan dapat seksa hak Tuhan janji mari kalau Tuhan tak apa bagi dia tak taubat, azabun azim, seksa yang sangat dahsyat lah. Kalau gitu masalah khilaf ini terutama kita kena mikir kata kita sebagai ketua ni nak bawa rakyat kita pergi ke mana. Kita sebagai pemimpin ni, pemimpin Islam terutamanya fi dinin al-Islam, kita tak ada kecek pemimpin hak lain. Kita nak bawa rakyat kita pergi kan, kita nak heret dia pergi kan, kita nak buat gapo dengan dia, sedangkan kita nyata kata benda hak benar tadi itu duduk di mana, benda hak kena tu duduk di mana. Kita cerak, kita nyata molek, tetapi buat apa kita buat jadi gelap mata. Ini masalah kita kena tanya. Nak jadi tak khilaf, ya tak boleh nak jadi. Benda ni benda kena berlaku sebab Nabi perayak Tuhan perayak, kita nak buat jadi sah tak boleh. Cuma kalau kita nak buat sah, buat turun qara mari, sekurang-kurangnya kita satu dengan umat Islam hak jumhur ulama. Belalah khilaf dengan mazhab kita sikit pun. Umpama kita nak misal kata jumhur ulama tadi itu pakat semaya raya pada belaka tu jumhur ulama tu, bukan mana pendapat ganjil tu. Apabila kita ni jadi ketua, jadi orang nak bawa rakyat, bawa jadi pemimpin masalah, wapanya kita tak kira pada maslahah ummah hak besar lagi, wak jadi satu jadi molek supaya ummah tadi itu boleh satu hati dengan luar negara, dengan dalam negara, berbangsa ajami atau apa Arabi sekali. Kita tak sekan benda-benda lagu tu.
Ini patut kita sebagai orang jadi pemimpin kena muhasabah diri. Madza turid? Kita nak gapo lagi? Gapo kita nak bawa? Siap sedia gapo? Ingat nah orang wak hijau urusan agama ni payah nah. Payah sebab gapo yang kena soal pula dapat Tuhan esok. Tapi kita jangan pakai kaedah kata kalaulah aku nak buat lah mana apa aku nak buat. Aku tak kira wasilah nak jadi lagu mana ikut aku. Hadza la yajuz, tak boleh lagu tu. Sama sekali. Sebab itulah amun nak tengok di sini nak ayat kata khilaf tadi itu dalam Quran ya raya, khilaf dalam hadis pa ya raya, kita nak buat tak khilaf tak boleh. Cuma cara nak khilaf lagu mana malam ni nak kecek ni. Nak khilaf lagu mana? Sebab Tuhan ni ya puji. Ada yang puji khilaf, ada yang celakan khilaf. Khilaf pasal mana puji, khilaf pasal mana hak celah. Mari kita pakat mengaji malam ni. Yang pertama, mula-mula sekali daripada jalan ni hak Tuhan puji ataupun Tuhan nak celah, masalah khilaf ni pecah pada dua. Yang pertama, Tuhan celah belaka di antara dua pihak. Hak balik ni pun Tuhan celah, balik ni Tuhan celah. Sebab khilaf lagu ni Tuhan tak aku dalam Quran, Nabi Muhammad pun tak aku. Lagu mana khilaf pasal mana? Ha ni Tuhan nak ayat kepada kita. Cuba kita pergi balik di dalam Quran ayat 170 ni. Lepas tu buka tengok pimpin rahmi ke lagu mana kalau kita orang boleh baca bahasa Jawi. Ha boleh baca bahasa Arab kau sedap lagi. Ha buka tafsir Ibn Katsir ke Tabari ke Qurtubi ke, cuba tengok. Ya ayat lagu mana? Ni saya nak buat khulasah dengan cara cepat. Tuhan kata zalika bi anna Allah, demikian itulah bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bi anna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazzalal kitaba bil haqq. Allah taala ni buat turun kitab Quran kepada kita ni bil haqq, benar. Benar lagu mana? Kena molek dengan hidup manusia, kena molek dengan kehendak manusia, kena molek dengan fitrah manusia. Ha tu mana bil haqq. Hak ni makna benda muwafaqah dengan benda hak sungguh. Tu mana hak. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya mereka yang khilaf pada kebenaran hak Tuhan waktu di dalam dalam kitab la fi shiqaqin ba'id, duk di dalam kebinasaan yang jauh. Khilaf pasal ni Tuhan tegah kita. Nampak dah kebenaran, kita tak sah nak pakai kebenaran, kita nak pergi pakai pendapat hak lain. Ha ni tak boleh. Masuk dalam ayat ni umum. Sama ada orang tak beriman di kalangan Yahudi Nasara dengan Nabi Muhammad ataupun ahli kitab haduk dalam agama Islam. Ahli kitab duduk dalam agama Islam lagu mana? Para guru-guru hak pandai baca surat, baca kitab tu. Kena dengar ayat ni molek. Jangan kita nak buat biasanya kata nak buat turut tam ampercai kita nak buat sedap, tak boleh. Ya kita tak boleh buat lagu tu lah. Sebab kalau buat lagu tu membawa pada kata kita masuk di dalam la fi shiqaqin ba'id. Masuk di dalam ayat tu. Dan Tuhan kata satu tempat lagi, tadi surah Al-Baqarah, ni surah Al-An'am ayat 159. Tuhan kata innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang pecah belah terhadap agama dia sendiri. Agama nak gini, kita jalan pesan ni. Hak agama nak tu ghalib ke lah. Kalau dalam pendapat fiqh duk dengan jumhurul ulama. Jumhur ulama makna kata pendapat yang majoriti 90% ulama itu beramal lagu tu. Kita lagi kata ganjil tak boleh. Ni dah buat kerah cara kita. Ai tak boleh mazhab kita lagu ni. Dalam negara kita nak pakai mazhab ni, kita tak ada tengok dah hak lain. Ini apa panggil tak faham fiqhul aulawiyat, fiqh dalam masalah mana kita nak mendahului. Kita dakwa kata kita nak pakai fiqhu iklimiyah, mana iklim, mana tempat teh kita, tapi kita tinggalnya fiqhul aulawiyat hak atas lagi daripada tu. Ini salah faham. Kalau mengaji usul dakwah jatuh rasib lagu ni. Sebab apa? Sebab ia tak takdim di antara fiqhul aulawiyat dengan fiqhul hak lain. Fiqhul waqi' pula soal lagi. Cara masalah kita nak faham waqi' lagu mana orang masyarakat itu nak. Masalah benda hak kita dok berlaku di dalam negara kita ni, pendapat setengah daripada orang sunnah kita beramal ni adalah pendapat bukan pendapat syaz. Bukan pendapat ganjil. Bukan pendapat yang tak ada ulama tadi isu sokong, tak
bahkan majoriti para ulama sokong itu pendapat. Macam mana ayat kata kita tak boleh talak juga, itu sah lagi pendapat, sebab pendapat tu pun ada dalil. Akan tetapi apabila dua maslahat tadi itu kita nak beramal hak mana, orang ngaji fiqh dakwah pekoh dalam masalah nak faham dakwah hak Nabi Muhammad SAW ni, dia kena takdimkan pendapat majoriti, pendapat jumhurul ulama. Jangan kita dah ambil pendapat hak pesing minoriti, hak sikit daripada ulama, walaupun kita beramal dengan itu mazhab. Akan tetapi kita dakwa kata iklimiyah tadi itu aula minal fikr aulawiyat. Iklimiyah mana setanti tongtin kita, tempat-tempat kita nak amal lagu ni, tapi hak atas lagi nu kita tak ada kira, sebab tu punah neraca tu. Umpama kita kata tengok anak boleh setempat nampak, maka pakai puasa semua, nampak pakai raya semua, hak tu orang panggil pendapat yang diberjalankan oleh jumhurul ulama. Ada juga minoriti sedikit daripada ulama kata tak, negeri masing-masing. Dua dalil ini adalah muktabar belaka. Cuma kita orang jadi ketua tadi dah. Orang jadi ketua tadi hak ada Allah Taala, hak ittaqullah. Ingat molek dalam akal fikir dia kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kena perangat semua ayat tu, kata satu hari aku kena diri dapat Tuhan esok ni, ya kena ingat ayat tu. Kata hak mana? Kita kena takdimkan hak jumhurul ulama, majoriti ulama tadi itu di atas minoriti ulama. Hak tu hak utama cara kita nak bak pekoh, kita nak pakai. Barulah tak jadi selisih di antara satu sama lain. Sebab jumhurul ulama ni duk lagu tu, tiga mazhab lagi tu rap rang duk lagu tu. Maka kita nak pergi dakwah tak, aku bukan mazhab tu. Hak ni orang panggil kata orang spek ni. Spek dalam masalah pandangan. Pas kita nak bawa orang lagu mana? Tak malu kok orang ke kita ni orang serami Mekah ni. Gi Mekah tadi itu tak sah nak turut majoriti ulama, di Mina tak sah semaya jamak, semaya qasar. Nak semaya cara kita kerah perut cara tu. Gapo kita orang tanding? Kita ni orang tanding kita ni seolah kata orang serami Mekah lalan ni hadok bangga dengan itu tu. Gapo dia? Gapo kita dapat? Kita nak gapo daripada umat masyarakat kita? Kita nak kepada gi ke depan, kah kita nak turun ke balik belakang? Cuba kita kira. Ni terutama saya tak ada khitab, tak ada tuju perkataan hamba malam ni kepada awamun nas, orang awam. Orang awam alhamdulillah 80%, 90% ya tua ketua. Tapi ketua hak berakal tadi itu tu. Kita nak gapo? Kita nak berlaku apa benda-benda hak jadi fitnah sesama orang Islam kita. Ini perkara-perkara yang kita tadi itu tak sah dakwah lah. Kita nak pakai fikul iklimiyah, tak ada ulama seorang mana-mana pun takdimkan hak tu di atas fikul aulawiyat, tak ada. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena tahu. Sebab tu Tuhan kata innal ladzina farraqu dinahum, dia keluar tu pada agama, pecah daripada ajaran agama, wa kanu syi'an. Dan adalah mereka itu bercabangan-cabangan. Hak parti tu parti ni, parti tu parti ni, itu mana syi'an. Lasta minhum fi syai'. Tuhan kata mung tu ya Rasulullah tak masuk di dalam golongan mereka itu sedikit pun. Makna Tuhan tak aku, Nabi pun tak aku. Sebab tu jangan kita sebagai umat Islam nak duduk sini. Sadar sini punah kita. Kemudian hak tu apa panggil khilaf yang Allah Subhanahu wa taala merka dan Allah Subhanahu wa taala tolak dalam Quran. Nak khilaf pasal tu tak leh. Hak ni hak kena molek dah kalau sama-sama kena. Hak mana lebih kena? Dalam Islam kita hak ni hasan, hak ni ada ahsan, hak ni fadlun, hak ni afdal. Apa kita pergi ambil hak ni, kita di atas hak ni. Sepatutnya kalau orang Allah duit kita 10,000, hak ni dah Allah 1,000, nak ambil hak mana? Curak kita ambil hak 10 dengan orang panggil kata ideologi ataupun cara mikir mudah-mudah. Tetapi apabila masalah hak nak berlaku kemaslahatan kepada umat Islam sungguh, lagu mana kita pilih? Ini yang panggil kata wattaba'a hawa, ikut hawa. Ini adalah perkara yang tak layaklah kita jadi pemimpin, jadi gapo tu. Terutamanya apa nasihatlah kepada pemimpin-pemimpin kita tu, biarkan
guna sikit kesedaran, guna sikit keadilan supaya umat Islam di sini ni tak jadi kata sepit dada. Kita jangan kecil benda hak besar, kita jangan sepit benda hak luah lah. Kita nak situ. Yang kedua, daripada khilaf yang Allah Subhanahu wa taala puji, dan Tuhan mencelakan satu pihak lagi. Hak ni Tuhan puji, hak ni Tuhan apa yang kata Tuhan celak. Mana? Tengok. Tuhan kata di dalam Al-Quranul Karim, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itu rasul yang kami itu memuliai setengah mereka itu di atas setengah. Minhum man kallamallah. Di antara rasul itu ada rasul Allah Taala cakap direct. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Tuhan angkat setengah daripada rasul itu darajat dia. Ada ulul azmi, ada apa kata gila. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan Tuhan beri kepada Isa bin Maryam akan keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan Tuhan mentakyidkan, beri pertolongan bi ruhil qudus, iaitu dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana bihi wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Jadi ayat ni Tuhan kata, dan jika Allah Subhanahu wa taala itu kehendak, nescaya mereka itu tak ada jadi permusuhan di antara satu sama lain lepas daripada keterangan itu datang kepada mereka. Akan tetapi walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka itu manusia khilaf juga. Lepas daripada keterangan mari dah khilaf juga. Aning seolah kata kita ni membelakangikan keterangan. Kita dakwa kata kita nak satu ummah, kita nak satukan ummah, kita nak kepada satu, tak saya pada pecah belah. Apabila kita suluh, mereka yang mentakdirkan fiqhul iklimiyah di atas fiqhul aulawiyah, pecah di awal lagi dengan umat Islam. Umat Islam duduk di Makkahul Mukarramah berjuta-juta orang, sahukti mentakbirkan Allahu Akbar, la ilaha illallah sebagainya, akadnya syiar lambang hari Aidil Adha. Kita buat infisal daripada dia, kita buat jadi putus daripada dia. Hari yang mereka itu wukuf di padang Arafah, kita tak ada buat gapo. Ini adalah ketua yang tak ada kira pada fiqhul aulawiyah. Bagaimana kita nak dakwah kata kita ni kuasa nak bawanya ummah tadi itu satu dengan ummah besar? Abadan, bukan. Sebab tu Tuhan kata walakin ikhtalafu, mereka itu tu selisih dari lepas pada gapo? Selisih daripada lepas daripada keterangan itu datang kepada dia. Dia tahu. Hari ni nak mikir apa dulu tak leh. Dulu dalam kitab fiqh dah ayat atas hari Arafah boleh jadi hari tu hari ni. Sebab apa? Sebab semua tok fiqh hak kecek zaman tu dia tak boleh nak tahu dengan cara direct kata hari Arafah bizab tu hari mana. Hari tetu tu hari mana. Rumai dai. Orang duduk di Syam tak tahu. Orang duduk di Yaman tak tahu, duduk di Iraq tak tahu. Sebab apa tak tahu? Kerana tidak ada alat untuk nak tahu ke benda tu. Tapi kita ni orang tahu cerak-cerak kata hari Arafah ni hari ni. Kita tak kerah lagi dengan pendapat hak orang tak tahu tu. Sepatut tak? Sepatut tak kita jadi ketua nak bawakan ummah dan ummah nak turut tu, sepatut tak? Cuba kita kira. Kira sendiri akal kita ada ni dalam negara sia ni, negara yang bukannya kebebasan kepada kita untuk kita nak kira pendapat tadi itu, tapi jangan kira pendapat syaz. Bagi kita tengok. Mudah-mudahan perkara tadi itu kita boleh memikir. Terutama hak atas-atas tu. Kiralah siapa hak atas-atas kalau sebut gurih pula. Kira ambil hak atas-atas tu, sekadar wilayah kau naik pada negara kau, kira tengok hak katik. Supaya kita tadi itu boleh nak bersatu dengan seluruh umat Islam pada masalah ni. Bukan mana kata kita tak sewi jadi satu sama kita. Kita nak satu sama kita tu, rabak kita ni. Kepala rabak kita ni putus. Bukan dia lagu tu. Kita ada misal juga, ekor cicak ni bergerak walaupun putus daripada tu, azakumullah. Kita misal kita tak kena tu. Tubuh tu mati dah tapi ekor dah gerak lagi. Kita tak kena lagu tu. Tapi
pada hakikat kita dah nak kau tu. Ini masalah yang jadi Allah kata atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kita suruh manusia dengan molek, tetapi kita lupa diri kita. Lium tuaing. Kita sendiri dah nak bantu benda yang kita tak sah saat ni. Subhanallah. Sebab tu saya kata wa antum tatluna al-kitab, mu tu sedang baca ke kitab, kamu tahu ke hukum ni hak mana hak sesuai. Afala taqilun, tak mikir kan lagu mana? Berat tu kalau Tuhan tanya afala taqilun la Quran tu, bukan tak berat tu. Kalau orang tanya tadi, berakal tak dikecek lagu ni? Ai, panas tu. Tapi kita ni Tuhan yang kita nak kecek lagu mana pun tak apa. Afala taqilun, tak mikir ke? Umat ni dah nak bersatu, rakyat partai kita ni, kalau ketua kita kata gini, tak ada gapo, pakat gitu belaka. Ya dak di ketua. Pak kita hak jadi ketua tu apa kita tak say kebenaran kebenaran tadi. So maaflah kita nak sebut dah. Ulama sunnah kita ni semenjak turun daripada tanah Arab, Jaziratul Arab sampai ke tanah air kita ni, doyak juga kata hadis maudhu' tak leh lah kita amal, hadis maudhu' tak leh amal, hadis maudhu' tak leh amal. Tak ada kali fadilat hari mula Ramadan gini, malam yang kedua gini, malam yang ketiga gini. Mana pakar? Tak pakar. Tapi apabila ulama yang mereka itu sanyuk sahuti, sanyungi, wayak sepatah, khalas, cukup. Sebab tu saya tak seru pada ni ulama ni kita kecek lah jadi molek, jadi satu molek di atas umat kita sini kau di Mekah pun supa, luar negara mana-mana pun supa, sama-sama. Jadi kita nak satu sama dengan dunia. Bukan mana kata kita ni nak ganjil tu baik duk cara kita pasal kita tak dengar orang. Tak, bukan lagu tu. Ini kita nak kena wipahalah kepada pemimpin kita tu. Nah, pemimpin yang kamu dapat tadi itu, pangkat tadi itu daripada Allah, nah ingatlah. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kuasa nak cabut ataupun nak letak bila-bila pun boleh. Qala Subhanahu wa taala qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata olehmu ya Allah, kata olehmu ya Rasulullah kepada umatmu, semua kebaikan, semua pangkat milik ke, semua bagi milik bagi Tuhan belaka. Tuhan nak ambil daripada dia, Tuhan nak cabut daripada dia, Tuhan nak uwi ke siapa, boleh belaka. Tapi ingat, keadilan sahaja ia nak mengekalkan pangkat kita. Adapun kezaliman tak. Walaupun kita orang Islam, tapi Tuhan tak akukan kezaliman. Kezaliman ni tak boleh. Tidak ada kezaliman di dalam Islam hak Islam itu aku, tak ada lagu tu. Sebab tu Tuhan kata faminhum man amana wa minhum man kafar. Hak ni Tuhan puji. Khilaf sungguh, khilaf di antara orang beriman dengan orang tak beriman. Tuhan puji bagi orang yang beriman, Tuhan cela bagi orang yang tidak beriman. Khilaf di atas apa? Khilaf di atas keterangan hak Tuhan bawa datang. Kita tahu dengan cara nyata dah apa kita paling, kita nak gapo. Kita nak gapo? Soal kepada diri kita. Saya tanya orang lain lah, tanya kita nak gapo, nak bawa gapo. Kalau nak benih, orang benih sungguh masuk syurga. Orang benih sungguh nanti masuk syurga esok satu orang benih. Bukan benih boleh kata boleh tu boleh ni, tak, bukan lagu tu. Ya sebab ulama yang ahli sunnati wal jamaah mazhab salah kita dah bawa ni, hujah dia terang. Hujah dia adalah terang, nyata, jelas. Tak kuasa mana-mana pihak nak ambil daun gapo-gapo begitu dong, ia tak kuasa. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena faham dalam masalah ni terutama pemimpin kita tu fahamlah. Mudah-mudahan kita boleh pakat jadi satu di atas kebaikan ya Allah Subhanahu wa taala nak uwi kepada umat kita. Tak ada pedah gapo kali kita dah jadi khilaf sama kita tu, tak ada pedah. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Kalau gitu, setelah daripada kita tahu dah kata khilaf pasal mana hak Tuhan puji, khilaf pasal mana hak Tuhan celak. Kesimpulan Tuhan puji, khilaf hak pasal kata serupa dengan Tuhan nak. Tuhan celak, khilaf
hak pesen Tuhan tak sah, hak tu tak boleh. Tu tak boleh. Misal lagu mana? Hak ni jumhur ulama, hak ni satu mazhab. Kita tinggal jumhur, kita wah ni. Ya tak sesuai. Kita sebagai pemimpin tu. Kalau kita rakyat, tu lain. Sebab rakyat ni dia tak ada suara pemimpin tu. Apabila dia suara lagi, jalan lah. Sebab tu kita kena hencai lah katik. Bukan makna kata orang sunnah kita ni nak ada panhal. Dah pasti ada panhal apa? Panhal gapanya. Sebab kita nak semua orang Islam tadi itu boleh fahamnya ajaran hak kena belaka. Bukan nak jadi masalah dengan siapa-siapa. Cuma cara kita nak bawa kebenaran tadi itu berhajat kepada orang yang hati luas, pandangan dia luas, dan dia itu bukanlah orang yang pesan kata duk taruh sifat-sifat yang tak sesuai ada dalam hati, dendamkan sebagainya. Itu kita buat tu baik. Buat tu baik. Kalau kita kata tak kena pendapat ni, kamu kau dengan alasan, bukan gapo-gapo kita nak guna kekuatan kita nak menzalimkan orang, bukan lagu tu. Ini salah satu daripada tandaan yang kita kena mikirlah, pakat-pakat kita mikir. Kalau gitu, khilaf ni sebagai maklum bagi kita maklum, tahu. Cuma kita sebagai orang awam amun nak faham di sini kata khilaf ni iaitu ada dua sama dalam Islam. Ya tak boleh nak lari daripada dua ni. Apabila khilaf, ya kena ada dua kacing ni. Yang pertama, orang panggil khilaf tanawu'in. Khilafut tanawwu' ni makna khilaf yang sama-sama ada dalil. Apabila sama-sama ada dalil, seumpama Nabi hajar cara baca Quran itulah. Hak ni baca pesening, hak ni baca pesening. Dua-dua Nabi aku belaka. Mula-mula tu pakat kata salah pergi mari juga di kalangan sahabat. Sahabat ni kata, salah baca lagu tu. Sahabat ni kata, salah. Akhir sekali saya pakat nak lah, pada kata lah nak siapa tangan lah. Lalu ketua dia tu pakat pegang tangan dua-dua, mari kita pergi jumpa Nabi lah mana. Nabi nak kata lagu mana, hak mu baca saat ni tu hak mana kena, aku sendiri pun tak ada ilmu. Pergi jumpa dengan Nabi. Nabi kata kilahuma muhsinun, kedua-dua tadi itu baik belaka, sebagaimana hadis ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ada masalah khilaf tadi itu, khilaf tanawwu' juga, iaitu khilaf di antara dalil sama ada dah kita tahu. Yang kedua terkadang satu dalil tapi dua faham. Seumpama hadis Sahih Bukhari, Nabi kata la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kamu hai sahabat aku, salah satu daripada mana-mana mung ni semayakan waktu asar malaikat di Bani Quraidah. Lalu sahabat Nabi Muhammad SAW ikhtalafa fariqan. Makna kata ikhtalafa fariqan, ada dua faham. Hak ning royak kata Nabi kecek gini, Nabi kinayah nak ayat tercepat. Hak ni kata dak, walaupun luar pada waktu pun gismaya sadek nu. Ada ke apa? Jadi dua-dua tu faham hadis, satu ya hadis, tapi hadis tadi tu tak sama fahamnya dia. Apabila sapanya pada tepat yang Nabi Muhammad SAW suruh pergi, Nabi kata tak apalah, dua-dua ni kena belaka, Nabi aku belaka. Sebab itulah masalah khilaf ni kita nak lari tak boleh. Cuma kita nak buat lagu mana, kita sebagai ketua ni hendaklah kita kira gini lah, kita kira kata hak manakah majoriti ulama hak dunia lah, jadi kira iklim partai kita ni banyak kira partai kita saja, tak ada tengok hak dunia dak. Ni payah ni payah masalah. Terutama kita ngaji luar juga, ngaji mengang, ngaji luar, bukan mengaji sekadar tempat kita saja, tapi kita tak ada tamik dak cara mikir orang luar negeri mari pakai. Ni masalah. Nah, kalau kita sebut dah, terkadang kita kalau pergi negeri luar sekali pun tak mengaji dengan ulama-ulama luar, duk berasa kata ulama hak bukan luar tadi tu cakap lebih pada ulama hak luar. Ni masalah kat satu tu. Ya kita kena faham kata ulama luar tadi itu ulama Arab terutamanya, ilmu dia nak adu tak leh dengan kita. Moga kata kita ni kalau nak kira agak bahasa lain daripada Arab, agak panggil bahasa Tino belaka. Bahasa Arab tu bahasa jatahnya.
Maka kita kena tanir di dalam jiwa kita, kata apa hak kita pergi ngaji dengan ulama yang kita tak pernah dengar sekalipun, kita kena buka hati terima. Ni terkadang dengar daripada doktor mengajar di Jamiah Azhar ke Jamiah Zaitun ke Jamiah mana-mana, kata gila, apa tak serupa dengan hak kita dak bawa tu. Hak kita dak bawa tu kitab dia. Kitab siapa hak kita dak bawa tu? Kitab diakui oleh dunia ke kitab hak mana? Dunia ulama mana hati aku? Ya dia kira cara dia. Ni masalah besar. Ya kita kena faham dah hari ni kita nak katuk supaya orang pergi Mekah 3 bulan 2 bulan apa dulu tak leh dah. Orang pergi lapan jam laka dah lah ni. Tak main dah 2 bulan lagu tu. Cara dia tak serupa. Sebab tu nak pergi buat faham kata bukan gitu bukan gini. Nak buat tak song tak leh lah. Tak boleh jadi lagu tu, tak song gitu tak song gini. Dah. Ini apa khayalan, orang pengen wah, benda wahai saja. Bukan benda hak sungguh pun lagu tu. Kalau gitu khilaf tanawwu, okey. Kita boleh khilaf. Kalau tu imam baca bismillah derah, kita maya lakai boleh. Kalau tu imam baca qara, kita maya boleh. Tu imam baca kunut, tak apa. Tak baca kunut lah, kita tak ada masalah. Itu pun khilaf tanawwu. Nak turun lutut dulu, okey. Nak turun tangan dulu, okey. Tak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah tak sini. Tak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah lepas lagi, irsal. Tak apa lagi. Sama-sama ada, cuma hak jumhur ulama lepas. Bas. Ini cara yang kita kena faham semula. Orang kita ni kena faham masalah ni. Kalau kita tak boleh nak faham tu gak nak soalan nak kecil sama daerah, kita tak boleh nak kembang. Nak kembali lagu mana? Negara kita ni, negeri kita ni, terutama 3 wilayah kita ni berhajat pada orang faham yang luah-luah. Mari retahkan kita, mari buka pandangan kepada kita, barulah kita boleh jakah pergi ke depan. Baru maju supaya Malaysia, maju supaya Indonesia, Brunei, apa nama dekat kita ni. Ni lagu tu cara faham. Ya dah lekat ni dibaji saat ni tu, dibaji hak pasal kata tak ada ambil sakafah luar mai duk pakai dak. Ni terkadang mah ada setengah-setengah tua siap. Lah mana kena lagu ni, lah mana kena lagu ni. Tak apalah dia mana wasiat lagu mana pun, tapi kita orang ngaji ni biarkan sungguhlah kata tahu tu. Semua masalah saya ni, saya ngaji Jamiah Azhar. Kisim dalam Jamiah Azhar ni ada 3 kisim besar-besar. Ada kisim usuluddin, ada kisim syariah, ada kisim lughah arabiyah. Dalam 3 ni hak lughah arabiyah ya pergi pasal dia. Hak syariah ya ada pasal takhassus fiqh mazhab, ada fiqh muqaranah, apa ni tisat tiap-tiap. Dan so lagi ada pergi balik usul fiqh. Hak usuluddin pergi balik tafsir dan pergi balik hadis, pergi balik apa nama pegangnya falsafah, akidah apa nama pergi tu. Maka jarang sangat orang Jawi kita ni, orang Melayu kita, taning lah kita kata, jarang sangat-sangat nak masuk kisah hadis. Apa? Dia kata kena usik mari di telinga, kata kalau ngaji kisah hadis jadi Wahabi, dia kata. Apa jadi gitu? Kerana kalau ngaji hadis tak boleh jadi Wahabi. Ngaji tafsir tak boleh juga jadi Wahabi. Lepas tu ngaji kelas apa? Ada pening situ. Ini masalah. Sedangkan Jamiah Azhar ni tak ada kena mengena pun dengan Jamiah Madinatul Munawwarah. Cara manhaj lain-lain cara mengaji. Hak ni ngaji gini, hak ni ngaji gini. Walaupun asas tu supalah, tapi tepat huraian tu lain-lain. Sebab akidah dalam Jamiatul Azhar ni yang ngajar dua. Akidah salah pun mengajar, akidah khalah pun mengajar. Walaupun dia takdimkan khalah di atas salah. Jamiah Madinah salah petai lagi, khalah tak ada mengaji langsung. Nak gaya tak sama. Tetapi duk dalam Jamiatul Azhar juga. Saya ngaji kisah hadis. Apa? Takut jadi kaum muda begitu begini. Sebab dia kena usik. Apabila masuk ngaji, malah ni saya nak sebut benda hak berlaku. Masuk ngaji, baca surat. Doktor tadi itu, doktor dalam Jamiatul Azhar ni, kebijaksanaan hak tu hawi kepada dia tak buka surat gini. Dia katuk surat yang ngajar, tapi serupa dengan surat tu. Tubik daripada dada, madah dirasah al-asani, cara nak kaji sanad lagu mana, kaji rijal lagu mana, masalah idalil hadis lagu mana, masalah mukhtaliful hadis lagu mana, masalah takhrijil hadis lagu mana, cara nak waktu tubik hadis ni usul asal mari daripada mana-mana, ya raya habis. Tiba-tiba hari tu doktor kaji masalah hadis hak Nabi siapa muka lepas mayat.
Orang kaji juga dalam Jamiatul Azhar kaji hadis tu. Hadis tu diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di dalam kitab Amalil Yaumi wal Lailah. Ibnu Sunni adalah seorang daripada tokoh ulama hadis, riwayat hadis tu duduk dalam tu. Dan Imam Nawawi nakal mari boh di dalam Kitabil Azkar. Hak orang duk baca tu lah kitab Azkar tu. Dan kitab Azkar tadi itu dingajar, disyarah, dibgatu, dibgani siapa bab tu. Apabila siapa bab tu ulama kaji wari tubik sanak bab sapuh muka tadi itu tubik 9 sanak 10 sanak wari tarik, apa panggil tarik dia turqul hadis. Ya cara kita nak kaji masalah hadis ni, kita wari satu mata, kemudian wari sanak dia ada berapa sanak, pia kata dia riwayat hadis ni satu hitung tak setepat dulu. Kemudian baru kaji sanak satu sampai sudah. Ya buat gitu. Tiba-tiba tubik kesimpulan tu apabila buat kaji ya tubik semata-mata dah. Cuma doktor hak mengajar dalam Jamiah Azhar ni akidah Syairah, bukan akidah salah pun. Kamu ingat lagi lah doktor tu duk mengajar. Dia kata hadis ni kesimpulan buat kaji suk sekali kata hadza hadisun dhaifun jiddan. Hak ni hadis iaitu hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan ini ittifaq ulama hadis semua tak ada pia rakyat kata boleh buat hujah dalam bab pegangan, bab amalan, bab fadailil amal. Kena tak suku dah. Apabila didengarkan oleh anak murid dia habis berbangsa kita ni, hak ni wahabi lagu ni. Subhanallah. Lalu doktor ambil kitab daripada kitab Nataijul Afkar fi takhrij ahadisil al-azkar. Kitab Nataijul Nataijul Abkar ini, Nataijul Azkar fi takhrij ahadis azkar tadi itu iaitu hadis yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bawa datang hak hadis yang takhrij daripada Kitabil Azkar. Imam Nawawi tulis Kitabil Azkar, hadis penuh dalam tu. Imam Ibn Hajar mari takhrij beri. Takhrij mana? Beri periksa hadis. Hak Imam Nawawi wari satu periksa. Tubik 5 jilid. Doktor tu bawa mari tu kitab tu dalam internet tak ada lagi zaman tu. Masa saya ngaji tu tak ada lagi kitab PDF dalam internet, tak ada lagi. Kitab kena beli kedai. Dia bawa datang jilid pertama ada lah kitab tu, kita ada tu pun tak ada wari malam ni. Ya tunjuk. Dia kata ni Imam Ibn Hajar kata supaya aku kaji, dia kata. Waktu bek hak daripada Ibn Hajar kata lagi, dak lagi kata, boleh jadi orang tambah tu lagu tu. Subhanallah. Ni orang kita. Ni. Pak kita nak pergi kan? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak orang buat kaji mari, ulama buat kaji, tu Jamiah Azhar dah tak terima juga. Kalau Jamiah Madinah, Jamiah Imam, Jamiah tu Jamiah ni jauh lagi. Apa kita? Gapo kita? Sebab tu saya klik suluh tengok semula ada 10%. 10% hak seolah kata kalau bahasa Dr. Jihad dulu beku. Cara memikir beku. Saya tak ada guna bahasa tu, katuk sikit cara memikir dia. 10% ni duk gonyekan masalah dalam umat masyarakat kita. 90% lagi di kalangan orang awam dia boleh terima kalau kita royak dengan molek. Royak dengan alasai. Hari ni alhamdulillah terutama karacakan hak ngaji tinggi-tinggi gapo. Hak kru, hak gapo lagi payaban ke gapo habis itu tu. Ia nak dengar pada alasai. Mana Quran katakan, hadis katakan, sahabat katakan, tabi'in katakan, hujah tu duk di ulama ahli sunnah wal jamaah, duk dalam mazhab salah, duk dalam negara ni. Sebab itulah orang pakat boleh terima hari ni, boleh terima. Pak kita nak buat lagu mana? Kita orang ngaji luar muhasabahlah diri, nak gapo sangat. Sungguh pun ada hadis apa muka tu dalam kitab Munyatul Musalli bagi Syekh Daud alaihi rahmatullah. Halaman 18 balik tengok dalam tu ada. Tapi Syekh Daud mari tu dia tak ada riwayat kata hadis ni darajat mana. Kita kata ni Syekh Daud dah riwayat lagu ni okeylah Syekh Daud lah. Tapi midah hadis Syekh Daud kita dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tuai kitab Syarah Fathul Bari. Dia tak boleh nak adu dua tu. Sebab Syekh Daud kita ni dia bukan ahli dalam masalah hadis. Hak ni hadis ni.
Ya wayak kata hak ni hadis dhaifun jiddan, tak boleh kita buat amal. Sebab tu semua dalam Jamiah Azhar pergi ngaji tengok. Dalam Jamiatul Azhar sejik jami' dia sendiri tu. Assalamualaikum, tak ada biasa apa muka. Akidah Syairah. Wak molok wak berapa supa ya dengan sini, tapi masalah tu yang main audah tak sih. Tapi kita sebagai orang yang ngaji sana kan tak boleh nak terima benda tu. Sedangkan doktor pun buat kaji Ibn Hajar apa wayak gitu dan gini apa. Kalau orang tahu muka tu, ai Wahabi itu gitu, Wahabi ni. Ya habis wah. Ini masalah. Sebab itulah perkataan lagu tu adalah perkataan yang nak meliarkan orang daripada pahaman Islam yang sebenar. Cuba kita ni orang dengar malam ni cuba kita mikir. Hak amal wayak ni pergi kaji tengok tak percaya dah amal tak ada gapo. Pergi jangan kaji tengok. Baru boleh tahu kata gapo jadi gapo benda-benda hak kita wayak saat ni. Email sebut sungguh ke tak? Ini nak wayak kita supaya kata kita ni nak khilaf, boleh kita khilaf. Jangan kita tutup jalan kita nak khilaf. Cuma kita tak say khilaf pasal nak membawa kepada kata kita terlucuk daripada kepala rabak kita. Hak jumhur majoriti ulama ni kita tak say hak tu. Nampak tu tak? Kemudian satu lagi khilaf hak ni tak leh. Khilaf ni tak leh lagu mana? Apa khilaf tadad? Khilaf yang menyalahi dengan Alkitab was sunnah, khilaf sungguh. So umpama mana? Takdimkan mendahului hadis maudhu' di atas hadis sahih. Ni tak leh. Hadis sahih riwayat kata awwalu ma khalaqallahu al-'arsy wal qalam. Awal-awal tu jadikan makhluk ni arsy, ataupun satu riwayat lagi wa fi riwayatin al-qalam. Kale tu dinso kale. Tiba-tiba kita ni orang bahasa Jawi kita ni ambil hadis maudhu' daripada Jabir ibni Abdullah riwayat awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir, dia kata awal-awal hak tu jadi iaitu cahaya nabi kita wahai Jabir. Itu hadis maudhu' ittifaq ulama hadis. Cuma kita ambil hadis tu tak depan di atas hadis sahih Bukhari Muslim. Ini apa yang khilaf tadad yang wajib kita ingkar faurian. Selalu kena ingkar selalu. Sebab apa? Hak tu maudhu'. Bagaimana maudhu' dengan sahih tinggi darajat Bukhari Muslim ni nak sama? Tak boleh jadi lagu tu. Ini panggil khilaf tadad, tak boleh. Juga tak boleh kita ambil pendapat majoriti ulama, tak boleh belakang ambil pendapat minoriti hak sikit daripada ulama tak depan dengan dakwa kata fiqhul iklim. Ni pun orang tak buat juga lagu tu. Ulama Islam kita cuba tengok Dr. Wahbah Zuhaili tu kita fiqhul Islam wa adillatuhu. Lagu mana cara dia nak bawa fiqh? Dia buka. Dia lagi di kalangan tokoh-tokoh ulama, Syekh Abdul Karim Zidan, tu kita ahkamil mar'ah tadi. Duk ke sebelah jilid gitu bab fiqh yang kecil lagu mana? Syekh Atiyah Saqar, lagu mana dia bercakap? Semua tadi itu orang meraihkan belaka. Sehingga Ali Jumaah sendiri, dia kata kalau masa Allah tengok anak bulan Zulhijjah tinggal ke Mekah, dia kata. Darul Ifta' kita tinggal Mekah. Buat apa? Kerana dia milik pada Arafah dan milik orang haji hujjaj Baitullahil Haram. Hak ni nanti kita tunggu dia. Tu ahli Jumaah dah. Bukan orang lain. Hak lain-lain lagi di Syam di mana nak jalan lagu ni. Hak apa? Mereka kenal, mereka tahu kata maslahat gapo kita nak bawa ummah tadi itu satu. Seluruh dunia tu nak buat lagu mana. Cuma mari hak kita ya Allah. Apabila kita nak satu dengan ummah hak dunia, bukan hak negara halu, dunia konglok muslim jadi ganji. Jadi gitu jadi gini. Ittaqullah ayuhan nas. Takut gatik kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak gapo sangat? Maza turid nak gapo? Ini masalah yang kita tadi kena muhasabah. Ni amak kecil lagu ni bukan nak jadi masalah nah. Pada ngaji ni bukan nak jadi masalah dengan dia ataupun siapa-siapa di kalangan orang Islam kita. Cuma nak gerakkan akal fikiran kita kata. Gapo sangat kita nak. Kita tu sebagai orang sunnah tadi itu pendirian kita tu lagu mana? Amal malah nak masuk fitnah Qusyairiyah. Masalah tu masalah ni takut jadi kok lain pula. Kita kena saling sama. Kena saling sama. Salah gapo masalah ni kita khalqu af'alul ibad bagi Imam Al-Bukhari. Pegangnya Imam Bukhari. Imam Al-Mizzi mai ambil baca dalam ni majlis umpama kita ni nyagi hadu di kerajaan igat Imam Mizzi taruh boh dalam penjara. Apa beza? Apa beza?
Benda hak kita boleh sebut banyak lagi benda-benda hak ulama kita kenanya fitnah, ulama ahli sunnah wal jamaah kena cuba lagu tu, tapi isbir. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi ni bumi Allah, kerajaan Allah, aturan ni aturan Allah, akibat dapat pada orang yang muttaqin. Cuma sabar. Wasta'inu billahi wasbiru. Ista'inu makna minta pertolongan dengan Allah Taala, kita sabar. Insya-Allah. Sabar dalam arti kata kita ambil dengan asbab. Insya-Allah kita akan nak benda hak molek berlaku. Bukanlah ulama sunnah kita ni tak say pada benda-benda ni, mai tak masjid tengok. Mula setahun badu kita dan orang-orang lagi tu email kita sendiri ni buat masjid 24 jam orang guna sini. Masuk ni ambil ilmu, ambil gapo 24 jam tak pernah katuk. Bagai-bagai apa duk lagu ning lah. Nak ayat atas kita nak pada kebaikan, bukan nak pada masalah gapo dak. Wak jamiah Islamiah sini, waktu ni banyak hak ulama-ulama sunnah ke muka. Apa kita sebagai umat Islam kita tepat kita ni tak nampak ke kebaikan orang nak pada kita? Duk percaya kata mereka ni mujassimah musyabiah, mana alasan? Tak ada alasan. Duk ayat kata gitu dah yang tak ada alasan. Laisa lakum hujjah aslan. Tak ada hujjah bagi kamu. Sebab kita bukan lagu tu. Sebab tu banyak orang daripada Kamadiah duk syarah kita hak sakut bahak dengan akidah salah dekat apa nama? Alipun oh gamak kan gitu. Oh lama dia duk kata. Dak, apabila dengar insya-Allah jelas kata gini pegangnya kita lagu ni. Ya lagu tu. Hak dia duk kata tu, dia duk kata gi ada tak ada apa bukan kita duk kata. Ni kita dah ambil mulut orang yang ada hukum tak orang lain. Ni tak kena lagu tu. Ini masalah yang kita kena insaf lah sini nah. Kena insaf jadi molek supaya kata kita ni boleh satu nak pada kemajuan, nak pada kekuatan negara ni, umat Islam tempat kita ni nak jadi molek. Molek belakang pakak semaya padai molek ha nampak orang Islam ke apa. Tak ada lagi tempat semaya padai ni dak capur dengan orang lagi. Tak apalah kita kata boleh buat sekadar tu. Tapi kita kalau ada padai luah-luah 230 rai ke lagu mana kita pakak semaya setepak gitu. Nampak molek. Bukan nampak tak molek. Sebab tu zaman dulu tu semaya raya dalam negeri setepak ya, bukan banyak. Setepak membaca mudun Islam hak dulu-dulu, masa Andalus dulu, masa mana-mana dulu setepak semaya. Berapa ribu juta ratik tubik gi. Tak kira hak mana-mana pihak. Baru hebat. Ni kita agak nak satu tak ada tengok langsung fikul aulawiyat. Subhanallah. Pada awal fikul iklimiyah. Apa lagu tu? Nak takdim hak mana di antara Allah Taala dan Rasul? Kena Allah Taala dulu barulah Rasul. Kita ni orang Kamadiyah. Dengar orang salah, tak orang salah dulu. Kita ni mujtahid mutlak. Hak ni mujtahid tarjih, mujtahid dalam mazhab. Hak tak mujtahid mutlak dulu. Ya lagu tu cara. Imam Syafi'i, Imam Nawawi dua-dua ni tegak depan. Tengok setepak pergi habis. Kita dah nak pakai hak mana? Kita jadi ketua tu kan jadi gitu. Tak boleh jadi gitulah. Sebab itulah apabila masalah berlaku, hendaklah kita tadi itu kembali klik kepada Allah Taala dan Rasul. Klik kepada Allah Taala dan Rasul. Klik lagu mana? Cara kita nak klik, makna kata kita tengok biar molek pendapat tadi. Semua ulama-ulama dalam dunia Islam nak situ belakang dah. Kita biar insaf sikit kata. Sama dah atas duk dibakak ni sendiri, ada di wilayah kita sendiri, jadi molek masalah ni. Insya-Allah kita akan satu tangi dengan kebenaran dan doa kita senantiasa naik kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan kebenaran di atas muka bumi tempat kita duduk ni. Dan kita minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala mentayyidkan tu imam kita dia kata, dia duduk selama-lamanya supaya kebaikan itu boleh tersebar pada tempat-tempat kita. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh kemukakan di sini dengan masa yang cepat. Pada malam ni kita mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam Masjid Muhajirin kita di sini dengan cara taat, maka amma pohon daripada Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan semua kita itu di dalam syurga Firdausil A'la sekali dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada hari akhirat Isra nanti. Allahumma amin. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.